Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alayna qadir. Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد، اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم وجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan segala-gala perkara dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita meluangkan masa supaya kita bersama-sama mentadabburkan akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Setelah daripada kita dengar sedikit daripada keratan ayat Al-Quranul Karim daripada surah Syura ayat yang ke 39 dan 40. Maka pada pagi yang mulia ini kita akan sambung pula lah, iaitu mula daripada ayat yang ke 41 biiznillahi ta'ala. Ayat yang ke 21 ni ayat yang ke-41 ada perhubungan kaitan rapat lah dengan ayat yang ke-40. Cuba kita tengok sikit situ. Kita bawa data Quran, kita tengok Quran lah. Supaya kita itu boleh sama-sama dapat
ganjaran, pahala, kebaikan daripada Tuhan kita. Tuhan royak dalam ayat yang ke-40 tu ceritanya, Tuhan nak ayat kata balasnya orang hak buat jahat, iaitu jahat seumpama tu lah juga. Allah kata ayat ning Tuhan nak uji jamin kepada kita. Kata orang yang buat jahat, sekalipun kita ni orang buat molek kepada dia, tapi senantiasa dia nak buat jahat kepada kita. Tuhan sendiri nak jamin kata tak sah bimbang. Aku janji kata perkara yang jahat yang orang itu buat daripada hamba aku tu terhadap mung, nescaya balasnya dia adalah jahat juga. Supaya nak jagakan setengah-setengah daripada pahami kita kata, kita ni tak sekung nak buat baik. Kita apabila buat baik tak boleh baik. Tuhan nak jaga cara mikir situ. Tuhan nak kita tu istimrar, nak kita itu senantiasa buat baik. Walaupun tak boleh baik daripada orang hak kita buat baik, itu bukan tujuan hak Tuhan suruh kita buat baik. Tujuan Tuhan suruh kita buat baik, dia sendiri nak balas. Dia sendiri nak ganti. Dia sendiri nak beri ganjaran. Dia sendiri nak akak darajat. Dia sendiri nak ampunkan dosa orang hak Tuhan suruh tu, hamba dia tu. Ya tak ada duk kira mana balik kata apabila seorang hamba ni buat molek nak dapat molek daripada orang yang buat tu. Tak, ya tak kira situ. Tu hak agama kita. Tapi dengan sebab kita sebagai manusia yang qasir, mana kata yang tak pandang nak kira mana ni, pandangnya kita tak ada jauh mana ni. Lah. Tak ada kira cara kita kata apabila kita buat molek tak boleh molek pasal mana hati. Maka Allah Ta'ala ni royak kepada kita kata, tak sah bimbang orang balas hak tak molek, nescaya tak molek seumpama tu. Seolah gitu. Setengah ulama sebagaimana dok royak tu lah. Dia kata ayat ni adalah ayat tindak ke balas. Ayat nak tindak ke balas. Siapa dia buat tak molek dengan mung dalam arti kata menyakiti mung ke, menzalimi mung ke, maka hendaklah mung balas bagaimana dia itu buat. Tetapi wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kita sabar, nescaya lebih baik bagi orang hak sabar tu. Jadi ada dua pandangan alim ulama kita terhadap ayat ni. Seterusnya soal kata dengan cara jelas tadi tu kita tahu dah. Kata ayat ni ayat tindak ke balik. Sama ada daripada pihak Tuhan ataupun pihak kita. Tuhan janji kata nak balas jahat terhadap orang buat jahat. Dan Tuhan pun buka jalan kepada kita sebagai hamba dia. Orang yang zalim kepadamu, maka hendaklah mu tindak ke balik terhadap kezaliman yang mereka itu zalim terhadapmu. Ayat ni ada dua pentafsiran. Tetapi Tuhan tutupkan ayat ni kata, Tuhan tak suka kepada orang yang zalim. Walau bagaimanapun, Tuhan tak suka kepada orang yang zalim. Orang yang melampau. Ayat yang ke-41 tu, insya-Allah Ta'ala, Tuhan nak jawab soalan yang ditanyakan di dalam hati. Kata, apabila kita balaskan kezaliman, kejahatan seperti mereka itu zalim kita, kejahatan itu kita balas kelik seperti mereka itu buat jahat terhadap kita, adakah perbuatan itu tadi itu
dicelakan dalam agama? Itu soalan mari. Lalu Allah Ta'ala rayak dalam ayat 41 tu. Dia kata kerana siapa tempat kita ni? Perhubungan di antara ayat 41 dengan 40. Tuhan kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuhan kata wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Wala man intasara ba'da zulmihi, maksud macam mana? Maksudnya dengan cara sepatah lalu, dan sesungguhnya orang-orang yang membalaskan orang-orang yang tindak ke balik, balahkan sesudah dianyanyai, dizalimi itu, tidak ada jalan buat apa-apa pun terhadap mereka. Makna kan? Makna kata tidak ada celaan apa-apa pun terhadap mereka yang buat umpama tu. Makna orang yang zalim terhadap kita, kita balahkan kezaliman tadi itu sekadar mana dia buat terhadap kita. Maka perbuatan itu di dalam agama bukan perbuatan yang dicela. Bukan perbuatan yang dibilang kata adalah dosa. Tak. Kira atas perbuatan yang baik. Inilah timbul keadilan. Di atas kacamata kita nak hidup di atas dunia ni, keadilan macam ini. Tetapi makam yang tinggi lagi, iaitu faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa dia boleh tahankan diri, beri maaf dan cuba islahkan dua pihak, pihak yang pertama dengan pihak yang kedua, maka ganjaran itu terhenti di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil? Makna tidak ada di atas mereka itu junahun, makna dosa, kesalahan pada dia itu nak mengambil hak dia terhadap orang zalim dia, tak apa. Tetapi makam ni panggil makamul adl. Kita nak mengadilkan di antara pihak, dua pihak. Orang buat kita sekali, kita buat dia sekali. Mana kata adil. Tapi kalau maqamul af wa maqamul fadl, mana kata pangkat hak nak wi maaf ataupun pangkat hak tinggi lagi kelebihan, iaitu kita sabar di atas apa yang mereka itu menyanyai kita. Itu perkara-perkara yang agama kita hajar. Apa yang kata nak mentinggikan kedudukan manusia, pastilah manusia itu kena banyak mempertahankan sifat marah dia. Manusia kita ni nak boleh jadi mulia, pasti kena mempertahankan sifat marah dia. Dia kuasa nak marah, dia kuasa nak tindak ke, dia kuasa nak buat angkara apa-apa seperti orang buat terhadap dia. Tapi dia boleh mempertahankan diri dia daripada perkara yang mazmumah tadi itu, yang dibilangkan celak pada asal, ataupun tak dibilangkan celak sebab kata berlaku adil, orang buat kita, kita buat dia, tu panggil adil, tapi kita bertahan juga, kita wi maaf juga situ. Maka hak tu adalah makam yang tinggi sekali. Manusia tu adalah pangkat yang tinggi sekali. Tak ada siapa pun boleh nak sapa kepada pangkat tu, malaikat orang yang ada jiwa yang luas, ada jiwa yang pahal sungguh. Kata hakikat hidup pada dunia, hakikat dunia dan ganjaran yang Allah Ta'ala janji kepada dia benar, dia boleh sapa situ. Kalau tidak, nascaya tak sapa situ. Maka ayat ni nak ayat kita gitulah. Apa kata? Yang ni kata tak apa, kalaulah kita nak tindak ke balik, tak ada gapo, tak ada masalah. Boleh dalam agama kita dibukakan, diharuhkan
diizinkan dalam agama kita. Itu adalah pengertian ayat yang ke-41. Di sinilah kita apabila kita tengok di dalam beberapa pengtafsiran yang ditafsirkan oleh alim ulama kita semenjak daripada dulu sampai sekarang, mereka itu sebulak pendapat perkataan tunjuk ke ajaran dia tu royak mari, sebagaimana kita telah dengar tadi sebagai kesimpulan. Supaya nakwi kita itu boleh jelas bagaimanakah kita nak gunanya agama kita, nak gunanya diri kita supaya nak masukkan diri kita ni di dalam ajaran agama. Islam adalah agama tak suka kepada kezaliman, tak aku kezaliman. Dan Islam juga tak aku orang yang suka kepada kezaliman. Dan Islam tak mengizinkan orang kena zalim semata-mata dia itu nak duk orang zalim kepada dia. Dia suruh bengah bangun, suruh ambil pendirian, suruhnya tunjuk kebenaran dengan alasan berbagai-bagai supaya nakwi kita itu jadi mulia hidup. Pasti kita kena pergi dengan cara hak Tuhan duk rakyat kita ni. Hak Tuhan duk rakyat mari ni supaya kita nak menghasilkan pahala. Kalaulah kita nak kira dengan akal fikiran kita, unai-unai berbalah tu. Tetapi apabila mari ayat Tuhan kata, wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Jadi boleh ganjaran kita. Kita buat bukan saja, bahkan kita dapat ganjaran, dapat pahala, dapatnya kemuliaan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita pergi daripada alam dunia ni menuju pada alam akhirat, kita akan dapat tengok ganjaran yang kita sedia kerja masa kita duduk atas muka bumi ni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya tak ada gapo kalau kita nak tindak ke balik, tak ada masalah. Hak menjadi masalah hak mana? Hak ni. Ni tengok Tuhan ajar. Ayat ni seolah kata ayat nak betulkan akhlak kita. Nak betulnya peribadi seseorang Muslim, nak jadi orang Muslim sungguh ni macam mana? Islam bukan sekadar nama, bukan sekadar bako, bukan sekadar suasana. Islam mana pahami. Islam mana gerak-geri. Islam makna pakai hidup. Itu adalah Islam hak asal. Itu makna hak betul. Kemudian Islam ini adalah agama yang mudah, bukan agama yang payah. Yang payah tadi itu bukan syariat. Agama Islam adalah agama yang mudah. Mudah di sini makna gana? Makna kata kita boleh buat kerja, kuasa kita nak buat. Tak ada jadi perkara apabila kita nak buat tu jadi susah payah, itu bukan. Yang jadi muskilahnya bukan di kita tindak ke balik terhadap kezaliman tadi. Tak. Hak jadi masalahnya di sini. Mana? Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sini yang jadi muskilah di dalam hidup jadi haru-hara di atas muka bumi ini
dan dimarkai Allah Ta'ala terhadap manusia, menyebab manusia itu jadi susah nak duduk, rezeki pun payah, keberkatan dalam hidup pun tak ada, penawar pun Tuhan tak hantar mari, dan berbagai-bagai daripada benda-benda yang manusia itu tak mau, tak suka, tak reda berlaku, tak lain tak bukan punca di ayat yang ke-42. Lagu mana? Tengok sini. Ini agama Islam yang adil. Adil mana? Adil di ajaran dia. Yang pertama, adil di mana? Adil dia hajarkan kita supaya kita itu reti kata adil tu gapo. Maksudlah mana? Maksud kata tidak ada jalan malaikat atas orang-orang yang menzalimi manusia. Lagu mana maksudnya? Maksudnya tidak ada jalan kita nak buat, nak mentutupkan malaikat orang-orang yang melakukan anyanyai kepada manusia dan suka merosakkan di atas muka bumi ini. Hak masalahnya, hak kita kena ambil tindakan dan Tuhan kira kata salah, dan agama kita tak aku, maka orang yang buat lagu ni adalah dosa. Lah mana? As-sabil di situ mana hak kena? Hak agama kita tak izin. Hanya saja jalan di atas mereka yang zalim terhadap manusia. Orang yang zalim terhadap siapa? Terhadap manusia. As-sabil di situ katanya al-ulama al-haraj. Benda yang kita kena ambil tindakan. Benda yang salah lah kita kata. Di atas apa hak salah tu? Di atas mereka yang menzalimkan manusia. Zalim manusia ni rupa lagu mana? Makna kata manusia duk dia dengan cara dia, kita memulakan perkara-perkara yang menyakiti dia. Itu panggil zalim. Tak kira dengan perkataan, dengan perbuatan, ataupun dengan rancangan. Orang yang memulakan rancangan, memulakan perkataan, memulakan perbuatan yang menzalimkan manusia. Cuba kita tengok. Yazlimunan nas, menzalim akan manusia. Di sini ulama kita dia sebut mari kata Tuhan tak ada guna kata yazlimunal mu'minin ataupun muslimin. Tak. Tapi ia guna dengan cara umum. Asalkan manusia, tak boleh. Agama kita tak aku zalim terhadap manusia. Ajaran Islam kita tak ada kata, kita tak boleh zalim sesama orang Islam ya. Orang bukan Islam kita boleh zalim. Tak. Bukanlah tu. Kita nak giwak menyanyai terhadap orang tak beriman, girapah harta dia dengan tidak ada hak. Gi tumpah darah dia dengan tidak ada hak. Gi curi harta benda dia ke dengan tidak ada hak. Tak boleh. Agama Islam kita tak akulah tu. Yang Tuhan marah, yang Tuhan murka, yang agama kita tak aku, ya, bukan tindak kebalah terhadap mereka yang zalim terhadap kita. Itu tak. Tetapi yang agama kita tak aku, yang Tuhan itu murka dan marah, kita pergi kacau orang dulu. Kita pergi zalim ke orang dulu. Zalim ni makna kan? Dia letakkan satu perkara bukan tepat dia. We faham situ tak apa. Orang yang sepatut kita kecek baik dengan dia, kita kecek tak baik dengan dia. Zalim.
Orang yang patut kita hormat kepada dia, kita tak hormat dia, zalim. Orang yang patut kita senyum terhadap dia, kita masai muka, zalim. Gapo lagi? Orang yang patut kita mendermakan, bantukan dia, kita tak buat, zalim. Orang sepatut kita beri, kita tak beri, zalim. Semua, tak kira hak mana-mana pun. Ini panggil hukuk al-insan. Hak bagi manusia. Hak lagu tu, agama kita tak aku. Hak apa yang kena zalimkan manusia? Zalim-zalim ni ada kaitan rapat dengan wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Apa mana wa yabghuna fil ardi bighairil haqq? Makna kata dia itu suka, mereka itu suka nak jadi hara-hara dalam muka bumi. Benda al-haq di situ tu makna kan? Mana hak sepatut, hak mustahak. Kita letakkan satu perkara tak betul pada tempat, jadi hara-hara. Umpama kita kata nak misal dengan cara mudah-mudah. Dalam umur kita, kalau kita tak pandai nak letakkan barang dalam umur kita sesuai dengan tempat dia, nampak agak umur. Nampak serabut anak mata, orang tua kata. Apatah lagi aturan dunia, aturan alam ni, hak yang Tuhan tak jadi molek dah ni, kita getak lain. Getak tak kena pada tempat dia. Mendahului orang yang bukan ahli di atas orang ahli masalan. Apa no? Mendahului orang jahil di atas orang hak alim pun no? Mendahului orang hak apa nama khianat di atas orang hak amanah pun no? Semua tadi itu tak lain tak bukan dia buat lagu tu apa? Ya beruna fil ardi bighairil haqq. Dia nak kepada benda hak tak molek. Hawak apa? Kerana hati dia tadi tak molek. Hati dia tu zalim. Hati dia tak betul. Meta dia tak betul. Jadi rekod gitu. Hak betul molek-molek dah. Kalau duduk orang kata dia jadi tak betul. Ini adalah perkara yang kita sebagai orang yang beriman kena tahu benar-benar lagu ni. Kerana peraturan dunia kita ni kalau dah dia tadi itu kita pusing tak betul dengan kandak ki hak dia. Maka dia akan jadi rusak. Di sinilah kita tengok dalam dunia ni penuh dengan zalim. Penuh dengan kezaliman. Apabila berlaku zalim, tak ada dah lah. Apa nama? Keselamatan, ketenangan, kesejahteraan, keberkatan. Habis. Ya habis dengan sendiri. Kenapa? Kerana sebab nak datang ke perkara tersebut tadi itu tidak ada. Natijah nak hasil macam mana kalaulah muqaddimah kita tak tahu. Kita tak aturkan, tidak susunnya muqaddimah kita biarkan baik, bagaimana nak hasilkan natijah? Kita tak boleh nak hasil. Dengan sebab itu, yang Tuhan tak aku, yang agama kita ni tak berinya keredaan, gapo? Mereka yang zalim terhadap manusia dan mereka yang suka kepada hara-hara kerusakan di atas muka bumi. Letak ke perkara tak betul dengan tepat dia. Bighairil haqq. Tak benar. Orang buat lagu orang buat lagu ni ya Allah nak dapat gapo? Orang buat lagu ni ya Allah nak dapat gapo orang tu? Dia nak boleh gapo? Kita tengok orang yang suka kepada kezaliman, suka kepada
Dunia ini jadi hara-hara dengan sebab dia itu letakkan perkara tak betul pada tempat dia. Cuba kita tengoklah. Hak Tuhan duk royak ni cuba kita ukur dalam midai hak kita duk sekarang. Kalau kita duk dalam midai penega kita suluh dalam penega Kita duk dalam midai pengajian, kita suluh dalam midai pengajian. Kalau kita duk dalam midai kedoktoran, kita suluh dalam tu. Duk dalam midai politik, kita suluh midai politik. Kita tengok tiap-tiap midai kita duk tadi itu, kita ngaji dah, tengok dah. Isi kandungan Quran ini sebagai ajaran, kita pergi tengok. Apabila tak betul pada tempat dia hak diletakkan, gapo natijah hak berlaku tu baik. Tak lain tak bukan fasad. Fasad di atas muka bumi ini. Orang buat lagu tu nak wig gapo? Manusia hak suka zalim kepada orang. Manusia yang tak mau nak kebaikan. Manusia yang sukakan kepada kerusakan di atas muka bumi ini. Allah Ta'ala suruh Nabi kita royak dan guru-guru lepas daripada Nabi itu wafat suruh royak pula. Saya katakan ulaika lahum azabun alim. Mereka itu, bagi mereka itu apa nama? Azabun alim. Seksaan yang pedih. Tuhan nak seksa pula orang yang buat kerja lah tu. Orang yang buat zalim, orang yang kanak tak baik untuk nak jadi haru-hara dalam hidup kerusakan atas muka bumi ni, orang lagu tu lah mana? Seksaan. Bagi mereka itu seksaan yang pedih. Lagu mana seksaan yang pedih sekali? Tidak ada ketenangan hati. Habis. Orang kita apabila tidak ada ketenangan hati ni, adalah duit pernah kocek pun, dia tak sedap dah duduk atas dunia ni. Ada orang di tepi dia berpuluh-puluh, beratus-ratus orang pun tak ada kesenang ni. Kenapa? Sebab hati dia tak tenang. Nak jadi hati tenang tadi itu, pasti kena berlakunya adil. Pastinya kena niat molek. Pastinya hati kita tadi tu nak kepada kebaikan. Orang kita kalau adanya perkara yang sebut tadi, zalim ni sama ada ditafsirkan oleh ulama kata hasad dengki, adanya dalam tu dendam, ada dalam tu tamak, ada dalam tu bakhil, ada dalam tu khianat, ada dalam tu fitnah memfitnah, ada dalam tu tuduh mentuduh, ada dalam tu nifaq, golok mata dua kalau bahasa orang petani. Hati yang penuh dengan sifat tersebut tadi itu, jamin kata ia tak ada kebahagiaan dalam hidup. Maka salah satu daripada benda yang boleh kita tengok dengan mata kepala kita, masuk juga mereka ini kata, dalam ayat kata, ulaika lahum azabun alim. Bagi mereka itu seksaan yang pedih. Seksaan ke apa? Yang pedih. Akhirat teruk lagi. Wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seksa akhirat lebih teruk lagi. Dunia ni tak senang dah. Akhirat esok wallahu bihi alim. Apakah kita nak pakai hidup kita lagu tu? Nah, hidup kita nak pakai lagu duk sebagaimana orang yang biasa dalam arti kata bersih hati. Tak ada nikmat orang yang
Besar hak tu hewi di atas muka bumi ni nak lebih daripada tenang hati. Tak ada. Tengok dia Allah seni hati. Biasa terkadang pegang jawab tinggi-tinggi. Tapi okay, so, kalau kita tengok biasa. Bukan makna tu biasa dah sepak debu tak ada berapa, bukan maksud hak tu. Ayat kata ada pangkat, ada duit, ada muka dalam masyarakat, ada nama, ada kebolehan, ada kepandaian, tetapi diri dia Allah kita tengok biasa, tengok sedap tengok. Kita jangan sengka kata apa nama perkara tersebut tadi itu apabila kita ada hati kita apa jadi tenang lah. Ada tak pasti. Selama mana kita tak bersihkan hati daripada perkara yang zalim hak kita sebut tadi. Perkara yang zalim hak kita sebut tadi. Tu tak? Ini perkara-perkara yang kita itu kena mengambil faham sini. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala nak rayak lagi dalam Quran ini ayat yang ke-43. Ayat yang ke-43. Setelah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala rayak kata dalam agama kita ni beri jalan keluar bagi orang yang kena zalim, wa ema dia nak tindak ke balas ataupun dia nak wi maaf. Ada dua. Wa ema nak wi balas, nak ambil tindak ke balas ataupun nak wi maaf. Nak sabar di atas cuba dan nak wi maaf. Boleh. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala wa'ri ayat yang ke-43 ni Tuhan nak royak satu pula perkara kepada kita kata setelah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelakan akan kezaliman dan cela terhadap orang yang berlaku zalim, Tuhan pun berikan hak kepada kita, boleh kita nak ambil tindakan balas, terutama mereka yang zalim diri sapakah dia itu bunuh orang. Dalam agama kita, orang yang bunuh orang dikena tindakan balas, hukumnya nama al-qisas. Agama kita beri hak, beri peluang, beri jalan kita pilih. Tak ada gapo kalau kita nak ambil tindakan situ boleh. Boleh. Tetapi Tuhan ayat kata makam hak tinggi, pangkat hak tinggi, hak lebih daripada mu nak ambil tindakan balas, iaitu gapo? Iaitu mung tu hak acu boleh lah kalau mung faham sungguh gak mung sabar kama dia mu maaf ke dia. Allah. Ada ke orang wi maaf kepada orang bunuh orang daripada anak dia, adik-beradik dia? Ada. Ada sungguh. Satu kisah yang kita dengar daripada guru masa kita duk belajar. Arab Badawi ni, mana Arab biasalah. Dia sukanya ada pertandingan di antara puak dia, kabilah dia dengan kabilah satu lagi tu. Pertandingan kuda, pertandingan unta, kenderaan itulah. Tiba-tiba jadi sebab pertandingan tadi itu silapnya seseorang tu nyopunganya batu, nyolotannya batu dengan tak ada kosak. Nampak tu tak? Dengan tidak ada kosak. Nya kena orang.
Nya kena ke orang. Nya mati. Apabila mati, lah pasal dia lah. Salah kata orang tu ada kesalahan. Orang pun khabarkan kesalahan tu kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu an zaman tu. Lalu Umar pun panggil lah dia. Mari nak ambil tindakan. Dia pun mari jumpa dengan Sayyidina Umar. Nak ambil tindakan. Mengaku salah sebagainya. Setelah daripada turun hukumnya, dia nak ambil dah tindakan ini, dia selak tinggal kata, dia ni anak lelaki seorang. Ada ibu bapa dia yang ada di kampung tadi itu, tak ada lagi orang nak uri makan ni. Tiap-tiap hari dia lah duk uri makan ni, minum dan sebagainya. Lalu dia minta izin kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kata, ya Amirul Mukminin, aku nak kelik dulu nah ke rumah aku supaya nak pergi tengok ibu bapa aku, dan aku nak pesan berapa nama, aku nak terimalah apa pun hukum hak mun waktu orang aku ni. InsyaAllah petang kali aku nak mari. Lalu orang di kalangan ramai-ramai tu dia kata, hai tak boleh buat gini. Kata, nak harap pay lagu mana? Orang lari pegana kampung ni, sebagainya. Tapi Umar tengok kepada mata dia, Umar sendiri pun dengan sebab dengar orang-orang duk sebut jadi ramai tadi tu berasa kata tak berapa mana lah. Nya bangun seorang nama Abu Darda. Dia kata tak apa, ya Amirul Mukminin, lepas uya kelik lah. Lalu Umar tengok di mata Abu Darda, kata, mu tahu tak atau mu kecek gapuan? Mu tahu ke tak, wahai Abu Darda, mu dak kecek gapo ni? Ya kata, aku tahu. Tahu gapo? Tahu kata apabila kata budak ni tak mari, akulah kena tanggungjawab pe ni. Tanggung apa nama kesalahan ni. Umar kata, ya. Tapi aku sanggup kata budak ni, aku tengok mata dia, aku percaya kata ya benar. Lalu Umar kata tak apa, hormat kepada mung, pendapat mung orang ahli ilmu, aku nak turut mu sekali. Ya lepas budak tu kelik. Orang pakat tu tunggu belakang lepas sah. Kata budak tu nak mari ke tak? Kalau tak mari, Abu Darda ni hak kena siapnya. Hak kena tindak keh dia lah. Tiba-tiba lepas asar tu, sudah semaya asar, lama juga nak boleh mari tu. Pakat duk tunggu hak tu, kata siap. Tak mari dah, lari dah dan sebagainya. Lalu akhir-akhirnya mari dia jalan mari. Hadap betul mari. Di tempat orang duk tunggu dia tu. Lalu Abu Darda tengok kepada muka Sayyidina Umar. Dia tengok gitu. Ya Amirul Mukminin, aku kata dah kata budak ni ada kebenaran. Menangis Sayyidina Umar. Orang yang ada di sekelilingi tadi itu akak takbir. Kata budak ni benar sungguh. Dan Abu Darda ni tengok orang tak salah. Dengan sebab benarnya seorang lelaki tadi itu, dengan perjanjian adik-beradik dia tadi itu, hak si mati tadi itu, beri maaf kepada dia. Gapo nak rayaknya? Nak rayak kata kisah tadi itu boleh. Nak rayak kata hak Tuhan nak kata, hak kita nak dengar ini, ada di kalangan orang Islam kita wa'ama. Ada di kalangan orang yang beriman saudara kita itu boleh amal dengan ini. Ada.
Syekh Saleh Munajjid, anak lelaki dia kena bunuh di Kawegu, adalah silap faham ikut mana, dia beri maaf. Dia beri maaf kepada orang yang menyebabkan anak dia itu habisnya nyawa. Beri maaf. Tu orang zaman kita, bukan orang jauh, orang zaman kita. Yang tak ada lagi. Sekarang lala ni. Maka ini adalah mauqif yang besar, pendirian yang besar yang kita itu sesuai dan patut kita ambil buat pakar dalam hidup. Saya katakan wala man sabara wa ghafara inna dhalika min azmil umur. Besar ayat ni. Dan orang yang sabar, makna kuasa mempertahankan diri dia daripada marah dan ambil tindakan. Orang sabar ni bukan orang bodoh. Orang lebih. Orang mulia. Orang yang reti sungguh hakikat dunia. Dan kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benar kenal. Ya boleh nak kata. Ya boleh nak tindakan. Ya boleh tu, boleh ni. Tapi dia sabar. Dan ghafar. Apa makna ghafar? Ui maaf. Sabar serta ui maaf. Jiwa manusia kita apabila orang menyakiti lagu mana perasa. Tindakan balik. Nak tindakan balik terhadap orang zalim, agama kita celah. Tak. Tapi ayat yang ke-43 ni Tuhan nak akak darajat. Kata orang yang kuasa, tapi dia itu ambil pendirian dengan sabar dan beri maaf terhadap orang yang zalim terhadap dia, sedangkan dia kuasa nak tindakan balas, dia ghafar, beri maaf. Lagu mana orang lagu tu? Inna dhalika lamin azmil umur. Sesungguhnya perbuatan yang dimakian itu adalah daripada perkara-perkara yang digemari, perkara-perkara yang disukai, yang diredai di dalam agama kita. Di sisi dia, di sisi Allahu Jalla Jalaluh yang menjadikan segala-gala makhluk ni. Orang lagu ning Tuhan kasih. Terkadang tuai tak janguk. Terkadang tuai kita tengok biasa, tapi di sisi Tuhan dia lebih. Ahli langit kenal dia belaka, walaupun ahli bumi tak ada kenal mana. Kenal pada tempat tu lah. Tapi ahli langit dia kenal belaka. Sebab apa? Ni. Wala man sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Kita sebagai manusia boleh buat amal belaka dengan ayat ni. Tak ada jadi kepelek ke gapo kita nak buat amal dengan ayat ni. Boleh buat amal. Dan kita akan jadi lebih. Akan jadi orang yang mulia. Apabila kita mulia lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan panggil malaikat Jibril alaihissalam, kata aku kasih, aku mulia seorang ni. Hei Jibril, memulialah orang tu. Maka Jibril pun panggil puak ahli langit semua. Kata, puak kita, malaikat semua ni. Allah Ta'ala kasih pada orang tu. Mulia orang tu. Mari kita pakat mulia kasih pada orang tu. Semua ahli langit pakat kasih belaka. Maka turunlah daripada sifat rahmat hak mereka itu duk berlaku di langit ke bumi. Jadi orang atas muka bumi ni tak ada benci ke dia. Dalam arti kata, kebanyakan orang pakat suka dia. Gi di mana jadi sejuk. Jadi berasa ada tenang tengok dia. Cakap dengan dia berasa kata ada jalan keluar. Itu salah satu daripada orang yang Allah Ta'ala rahmat. Terkadang bukan orang ilmu banyak pun orang umpama tu. Terkadang bukan orang pangkat tinggi pun. Terkadang bukan mana orang yang kaya boleh beli tu beli ni. Orang Muslim sederhana. Bukan hina. Bukan makna kata dia itu Tuhawi sampai ke melampau. Tak. Biasa. Sederhana.
Bapa molek hidup pada dia. Lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kana inna dhalika lamin azmil umur, katanya Sa'id Ibn Jubair, salah satu daripada tokoh imam tabi'in, ahli tafsir. Dia kata, yakni bagi mereka yang boleh tunaikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu retah suruh, maka bagi dia itu apa nama? Kesyukuran, terima kasih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dia. Tuhan terima kasih kepada dia. Tuhan terima kasih. Ya. Dalam hadis Nabi kata, man ra'al aza fit tariq, siapa dia nampakkan benda yang menyakiti di atas batah, dah tembak tu, lalu dia itu buat halih duri ke kaca ke paku ke, Nabi kata fasyakarallahu lahu, Allah Ta'ala itu terima kasih kepada dia. Allah Ta'ala terima kasih kepada kita sebagai hamba. Ya. Sekadar mana? Sekadar kita halih paku tubik daripada jalan. Halih kaca tubik pada jalan orang Islam buat tubik. Jangan takut kena kaki-kaki orang budak-budak ke pia-pia orang tua ke, paku kena mutu, kena kereta kita. Allah Ta'ala terima kasih kita. Apatah lagi orang buat zalim kepada kita. Orang yang buat tak pakar dengan kita oleh pasal retan ni. Buat tak ada harga terhadap kita. Kita beri maaf ke dia. Kita wi fursah, wi okat. Bahasa Sia kata, kalau bahasa Melayu kata, winya gapo? Jalan kepada dia. Wi tempoh kepada dia. Boleh jadi dia silap ke, boleh jadi dia faham silap ke, dia dengar orang silap ke, boleh jadi dia tak faham ke, boleh jadi dia katuk ke, boleh tu, boleh ni. Allahu Jalla Jalaluh terima kasih kita. Allah, apa nak gapo lagi kita? Allah Ta'ala ni terima kasih kepada kita. Maka perbuatan itu panggil min azmil umur, mana kata termasuk daripada perbuatan yang baik. Di atasnya pahala yang tidak terhingga dan pujian yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum daripada kita nak menyudahi, kita mai dengar satu hadis daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni pun adalah hadis yang sabitlah daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lah mana? Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah riwayat katakan bahawa seseorang lelaki kata huduh terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu sedangkan Nabi itu duk dengar. Pelik hadis ni. Hadis ni pelik. Pelik lagu mana? Orang mai duk ngepek kata kepada Abu Bakar, kecik tak molek lah. Nabi pun duk dengar. Faham tak tu? Nabi pun duk dengar. Ya Allah. Apabila Nabi tu duk dengar, Nabi pun rasa, Nabi pun senyum pula tu. Cuba kita perhati pada hadis. Orang duk kata tak molek kepada Abu Bakar, mana maki. Orang duk maki kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar duk depan je juga. Nabi duk tepi. Mau duk kata cerai kata gitu. Lalu Nabi pun senyum. Sahabat lain pun duk tengok awak pun Nabi jadi gitu. Maka tak kala banyak berdoa,
orang duk kata kepada dia tadi itu, Abu Bakar pun nya berasa kata nak royak jugalah, kata dia tu bukanlah tu. Nampak tak? Nampak Nabi hak daripada senyum apabila Abu Bakar akak suara sikit nak royak. Lalu Nabi pun nampak berubah muka dia daripada senyum jadi biasa. Daripada senyum jadi biasa. Maka orang pun tanyalah, ya Rasulullah, awak apa jadi gitunya? Apa hikmatnya? Sahabat dia tengok belaka ketika laku Nabi Muhammad SAW. Dia tengok belaka. Haduk senyum. Daripada senyum, kamar dia tak senyum. Gapo dia? Lalu Nabi SAW kata, ketika aku senyum tadi tu, kau orang duk mai kata maki terhadap Abu Bakar tu, aku nampak kata ada malaikat duk tolong jawab ke dia. Tak kala Abu Bakar duk dia duk kata huduh dia tu, malaikat duk tolong jawab ke dia. Sebab tu aku senyum, dia kata. Apabila Abu Bakar tu muluk sikit, malaikat pun senyap daripada jawab balik terhadap orang yang kata huduh terhadap dia tadi. Kamar dia bangun oleh syaitan. Maka bagaimana aku nak suka kalau syaitan bangun, dia kata. Lalu sahabat pakat menengung, kata, kata orang kena maki ke orang, kamar dia, ya sabar, ya kuasa nak jawab, bukan ya bodoh. Bukan ya tak erti nak kilah balik dak. Tapi dia pakai gia sabar. Ni tinggi ni makam ni. Malaikat tolong jawab wik dia. Malaikat tolong jawab wik dia. Hak ni tinggi pangkat dia. Kalaulah kita jawab juga sendiri, salah ke? Tak ada salah ke apa? Dalil kata tak ada salah, tadi kita dengar dah. Katakan nunglah. Wala man intasara min ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Ayat 41 tu. Tak ada apa. Cuma nak royak kata di antara cara ni dengan cara ni, hak mana lebih tinggi, hak mana lebih harga, hak mana lebihnya pangkat di sisi Allah Ta'ala. Tuhan royak kata tak sama di antara dua pangkat tersebut tadi. Maka kita sebagai seseorang yang beriman, kita pilihlah diri kita sesuai dengan tepat dia. Tepat yang sesuai kita mempertahankan, kita mempertahankan maruah pun tak ada salah. Tepat sesuai kita senyap, kita senyap. Kerana bukan tiap-tiap perkara yang dilontarkan ataupun yang dikemukakan semua kita nak jawab belaka. Tak. Kemuliaan sesuai hak mana kita jawab, sesuai hak mana kita senyap, itu berhajat kepada ilmu, pengetahuan yang kita mengaji belajar daripada ilmu syarak. Di mana kita nak guna, di mana kita nak letak, di mana kita nak bicara, terhenti di atas kebijaksanaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bukakan kepada kita. Itulah agama Islam. Agama yang tidak mau kezaliman. Tetapi apabila zalim itu berlaku, jalan kita nak keluar, dia buka pula kepada kita. Tidak ada ajaran yang nak memproseskan perbuatan manusia di atas muka bumi ini, jadikan benda yang boleh kita tengok dengan mata kepala di hari akhirat esok dengan sungguh. Tak ada seumpama agama Islam. Agama lain duk royak khaya-khaya gitu, ya, kita pun dengar pada mulut-mulut dia. Kalau jika ada sungguh, kalau jika, ya, hak kita tak ada sungguh, amalan kita akan boleh kita tengok kata dia itu adalah benda yang manfaat bagi kita,
apabila sapanya masa ya Allah Ta'ala nak buka kita itu nampak setelah daripada kita kembali klik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ajaran Islam adalah ajaran yang benar, ajaran yang manusia itu duk cari-cari kemuliaan, kemenangan, kejayaan dalam hidup. Itulah sedikit daripada pengertian ayat Quran pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah kita akan masuk ayat yang ke-44 pada esok harilah biiznillahi ta'ala. Pada pagi ini sekadar inilah sahaja dulu. Terpohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Tuhan itu membukakan hati kita, boleh kita menerimakan ajaran Allah Jalla Jalaluh untuk kita nak buat pakar dalam hidup kita. Jadi berkat, jadi sejuk, jadi manfaat, jadi perkara ini tambah kebaikan dalam hidup dunia dan akhirat nanti. Dan janganlah kita terlupa sama sekali. Marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita sama-sama membantukan pengajian kita dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda supaya kita dapat berjaya sama-sama. Itulah matlamat kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sementara ini. As'alullah Subhanahu Wa Ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.